The number has still been in the 3-digit range. Saya mohon saudari senantiasa bersedia untuk duduk lebih lama di rumah. Dan ini menuntut kerajaan untuk meneruskan perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Ini lagi peringatan, masa 15 minit anda telah pun tamat. I have to extend the movement control order for your own safety. Attention to Malaysia, where the country will fine people who refuse to stay home, violating the country's lockdown. And the penalty, $230. COVID-19 is basically a virus yang sebenarnya coronavirus tu dia dah lama, dah cuma it's a new mutation. Cuma mutation daripada virus tu sekarang ni baru dia jadi relevan dan dia cari host dia tu tempat dia nak singgah, itu manusia. Sumber virus ini berasal daripada kelawar dan ular. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan orang ramai untuk terus membantu kerajaan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Virus COVID-19 ini sangat mudah untuk berjangkit kepada orang sekeliling. Menurut WHO, satu orang boleh berjangkit kepada 3 orang dan kemudiannya 10 orang sehingga dalam beberapa minggu boleh berjangkit kepada 3,500 orang. So obviously yang kita tengah buat MCO sekarang ni because we know it's spreading from human to human transmission. And so mostly from droplets lah, meaning kalau kita punya upper tract ni, means kita punya tekak yang kita punya paru-paru, the virus will go inside, so dia akan multiply. So and then bila multiply, then kita akan produce virus tu, then we will spread it through either coughing, sneezing atau macam saliva, ilio semua tu lah. Kalau virus COVID-19 ni, dia merupakan satu virus yang dah lama sebenarnya. Dia punya strain tu, kan kalau DNA tu dia double strain tau. Dia, kalau kita tengok DNA tu dia macam berseligat macam tu. Kalau COVID ni, dia single strain. Bermaksud dia satu alur je. Dia punya strain tu adalah satu strain yang sama dengan penyakit-penyakit virus-virus yang sebelum ni. Jadi dia memang ada orang kata mutation daripada virus-virus sebelum ni. What I can see, usually they will start becoming really bad after 10 to 14 days daripada hari pertama. Diorang start macam ada simptom, contohnya batuk ke demam. So diorang atau kata-kata tekak sikit. So bila dah hari ke-10 hingga hari ke-14 tu, that's when diorang jadi teruk. Diorang start rasa nak bernafas, and time tu kita akan kebanyakan yang masuk ICU pada hari ke-10, and then sejak masa then diorang usually akan stay ICU about 1 week juga, lama juga. Sebab tu pentingnya social distancing ni, sebab walaupun kita keluar, kalau kita about 1 meter apart, it will consider a bit safe lah. Perintah kawalan pergerakan fasa pertama dan fasa kedua menurunkan kebolehjangkitan COVID-19 dalam komuniti. Satu cara je untuk kita memutuskan rantaian COVID ini adalah dengan stay at home, tidak boleh buat mass gathering ataupun perhimpunan secara beramai-ramai. Dan mereka yang positif COVID, mereka yang
ada risiko untuk mendapat COVID, kita kena kuarantin lah di tempat yang disediakan. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. 15 April sehingga 28 April 2020. Perintah kawalan, panik buying berlaku. Orang awam berpusu-pusu datang sehingga bekalan habis dan ini salah satunya menjadi pengumpulan yang ramai. Mana sekarang ni yang kami dapat arahan, Coket telah buat total lockdown. Bila terjadi benda ni, ada hikmah dia. Kan? Macam suci lah KL ni. Nasihatkan orang awam supaya lebih peka untuk mengetahui wabak COVID-19 itu kesan akibat sekiranya kita tidak mengikut perintah kawalan. Macam mana kerajaan dah arahkan, kita jaga jarak antara satu sama lain. Lepas tu kita kurangkan pergerakan kita. Cumanya masing-masing ambil peranan lah. Ambil peranan. Jaga keluarga, jaga diri sendiri. Cukup. Jangan panik lah dengan virus ni. Ada Allah Ta'ala lindungi kita lah. Yang penting kita ada usaha, ikut apa yang kerajaan telah arahkan. Bukan saja macam saya cakap, bukan saja dia buat macam ni. Ada sebab. Apa yang akan berlaku bila rakyat Malaysia yang jumlahnya 35 juta orang mula duduk di rumah? Jawapannya, wang tidak akan keluar daripada poket mereka. Wang tidak akan masuk ke dalam poket para usahawan. Bila wang tidak berpindah hak milik, bila wang tidak keluar, tidak masuk dan tidak ada cash flow dalam bahasa Inggeris dia, maka ekonomi sebuah negara ataupun kita sebut sebagai GDP, Gross Domestic Product, akan bukan terhenti tapi akan jadi perlahan. Orang berniaga, itulah punca rezeki diorang. Diorang tak boleh nak berniaga macam, yalah, bazar Ramadan pun tak boleh buka. So kat situ diorang, punca rezeki diorang tak ada kan. Sebab itu pakcik tak nak keluar, takut menjejaskan pakcik kena. Tak tentu kan, sekali penumpang tu pakcik bawa, dia ada virus, kena kat pakcik balik dah kena anak, kena isteri. Tapi bila dah arah PKP ni, semua yang bahagian dalam semua stop terus lah, tak ada jalan apa lah. Kewangan tak ada masalah lah, betul nyawa. Betul nyawa. Sebabkan satu, semua terbabit. Tak ada langsung bisnes, semua orang lockdown. Orang tak ada keluar. Daripada dulu sale sampai macam ni, jadi rendah gila-gila, memang jatuh gila-gila lah. Nak katakan seluruh Malaysia semua terganggu lah dengan keadaan COVID-19 ni. Bila kita melalui satu movement control order dan orang mula perlahan berbelanja, maka kita akan melalui satu fasa yang dipanggil sebagai kemelesetan. Bila kerajaan Malaysia mengeluarkan banyak ekonomi stimulus ini akan menyebabkan satu kerisauan bagi saya. Tapi when we say about the economy punya downturn, it's not just in Malaysia but in the world. Benda tu can last up till years. The recession will come. Hari ini,
Saya nak share tentang COVID-19 adalah ini adalah peluang untuk kita nak reset sistem ekonomi kita. Maka sekarang kita lihat impak COVID-19 kepada ekonomi dunia adalah semua orang dibebani dengan hutang dan tak ada duit nak bayar hutang mereka. The decrement penurunan 3 to 6% of negara punya GDP dalam 2 kuarter. Tapi sekarang ni pun kita dah boleh expect lah, bila kerajaan bagi stimulus macam ni, ekonomi stimulus, dia akan print out banyak duit. Dan bila print out banyak duit, dia akan berlaku inflasi. Dan bila berlakunya inflasi, rakyat takut nak spend. Rakyat tak berbelanja, negara jadi miskin, negara tak boleh bayar hutang, negara kena ambil lagi satu hutang, hutang akan dikenakan interest, akhirnya sampai kesudah kita berhutang. Saya lebih suka kot kita memandang daripada sudut apa yang kita boleh kontrol dan apa yang kita boleh bagi. Ramai orang tengok apa yang orang akan bagi kat aku. Tapi pernah tak kita terfikir berapa banyak yang kita boleh bagi orang? Apa yang kita boleh buat on our own capacity? Apa yang kita boleh buat at this moment? Apa yang kita boleh buat? Benda tu yang orang tak tengok. Setiap daripada kita ni tengok apa yang kita boleh buat as our role. Dalam keadaan kita COVID apa semua, apa contribution kita kepada rakyat Malaysia? Apa contribution kita kepada diri kita, keluarga kita, negara kita? Benda ni if you keep on complaining, things won't change. If you want something to change, then you have to make sure that you do something for yourself. Our enemy is not about COVID. Our enemy is not about other people. Our enemy is within ourselves. Attitude. What we can do on our part, and I do believe that every citizens in Malaysia, they have to play their own role. They have to play on their part. We have our part. We must play our role. I think the initiative that we are trying to build up this My Fund Action is to actually have a lot of collective people yang kat Malaysia ni untuk bersama-sama dengan projek kami. And this COVID-19 project is not just for 1 or 2 months. We are talking about 12 months and more than that. What is the long-term effect? We have seen people that can't afford to live. Tak boleh nak hidup pun. That's why itu yang kita tengah ambil inisiatif ni. Nasihat saya kepada rakyat Malaysia, do your best for yourself and do your best for your nation. That will help COVID-19 punya issues.